Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini cikgu mempunyai sedikit kelapangan untuk berkongsi dengan murid-murid di luar dan murid-murid cikgu sendiri berkaitan dengan pecutan akhir SPM 2021 kertas 2 berdasarkan soalan-soalan yang dikumpulkan oleh cikgu-cikgu cikgu-cikgu di luar sana dan cikgu Ajwad kalau tak silap saya. So, mari kita lihat pada modul yang disediakan ini. So, ini adalah sedikit catatan. Okey, yang pertama, soalan ini adalah sebagai latihan bagi topik yang dijangka keluar berdasarkan kekerapan topik ditanya di dalam peperiksaan percubaan. Dan cikgu haraplah kamu tidak terlalu bergantung dengan modul ini, di mana kamu teruskan ulang kaji dan memastikan kamu terus bersedia dengan topik-topik ataupun mana-mana topik-topik yang kamu belum kuasai lagi dan teruskan membuat ulang kaji. Kemudian yang ketiga ni, soalan adalah secara rawak tidak mewakili susunan topik bagi kertas 2 SPM sebenar. Di mana format terkini kamu pun dah faham markahnya bermula daripada 4, 5 dan sehinggalah yang akhir tu 9. Yang keempat ni sila cuba dahulu sebelum merujuk cadangan jawapan. So tapi dalam video ini cikgu terus tunjukkan jawapan Dan yang kelima, bagi soalan menganalisis dan membuat keputusan, jawapan bagi alasan diberikan adalah cadangan jawapan, idea jawapan. Anda juga mungkin tepat dan selari dengan konsep fizik yang ditanya. So, ini untuk kertas 2 bahagian B dan bahagian C untuk yang kelima ini. So, ini merupakan rumus-rumus yang diberi. Saya rasa ini rumus yang mutamat lah, yang terkini untuk KSSM. So, kita tengok dekat sini ada rumus pecutan, hal laju linear, ada momentum, sehinggalah yang terakhir kita tengok dekat sini ada pemalar Planck. Pemalar Planck. Jadi kita teruskan pada soalan yang kita sediakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kertas 2 bahagian A soalan yang pertama hari ini. Okey, kertas kedua ni kita jawab semua soalan Dia ada pilihan. Bahagian B jawab salah satu soalan daripada 2 soalan dan bahagian C jawab soalan yang disediakan iaitu satu sahaja. So dalam soalan ini kita dah cuba buat dalam soalan ni kalau tak silap cikgu dalam soalan SBP. So dalam soalan ni murid diberi kerah hal laju melawan masa tertera di sini. Di mana yang paling penting kamu tengok hal laju untuk 4 saat pertama ni mula meningkat dan pada 4 saat berikutnya hal lajunya adalah malar. Yang itu yang paling penting dan saya harap murid faham dekat sinilah cikgu boleh catatkan sedikit dekat sini. Yang ini adalah hal laju malar lah. Kekal pada 2 meter per second ataupun dalam setengah soalan dia kata 4 saat. Yang kedua, yang pertama ni 4 saat pertama. Yang ini mungkin dia kata 4 saat kedua. Boleh ditanya di dalam soalan. So soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan hal laju? So cikgu dah tulis siap-siap di sini. Hal laju simbolnya V diberi oleh formula S sesaran atau D. D ni sesaran tu displacement lah dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. S ni dalam bahasa Melayu lah sesaran ada juga jarak. Jarak. S ni ada juga menggunakan jarak lah, di mana jarak adalah kuantiti skala, manakala sesaran adalah kuantiti vektor di mana kedua-dua formula untuk hal laju sama ada. Biasanya kita pakai S ataupun D bahagi dengan T lah. Dan apabila dibahagi dengan T, biasanya kita sebut kadar. Bahagi dengan T adalah kadar. Kalau dibahagi selain daripada T, kita biasa sebut sebagai nisbah. Kita sebut sebagai nisbah.
So hal laju adalah kadar perubahan sesaran lah. Kadar perubahan sesaran. Iaitu dibandingkan dengan masa ini yang paling penting. Kadar perubahan sesaran. Okey, soalan 1B. Berdasarkan raja 1, tandakan right pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan. So yang pertama, kereta mainan itu berada dalam keadaan pegon. Kereta mainan itu berada dalam keadaan pegon PQ. Okey, PQ. Pegon ni maksudnya tak bergerak. Bila tak bergerak maksudnya hal laju sifar. Tapi ni adalah hal laju malah. So salah lah. Kemudian yang paling betul, kereta mainan itu bergerak dengan hal laju seragam pada PQ. Okey, ni yang paling betul dan yang tepat. Okey, kira jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu. So graf hal laju melawan masa. Okey, kecerunan graf mewakili pecutan, dan luas di bawah graf mewakili sesaran sesuatu objek lah yang bergerak. So di sini kita wakilkan dengan luas di bawah graf. Kita wakilkan dengan luas di bawah graf, iaitu kita gunakan rumus trapezium. 1/2 kalikan dengan sisi yang selari. Dua sisi yang selari 8 dengan 4. Mana 8? Yang ini bahagian bawah ni. Ini 8. Dan yang ini adalah 4. Dua sisi yang selari. Okey, kemudian kita bahagikan dengan dia punya lebar lah. Kat sini kita tengok 2. Kalikan dengan 2. So kita dapat 12 meter. Yang paling penting, jawapan akhir murid mesti ni, kita tengok ni mesti ada magnitude dan unit. Okey, soalan kedua. Sebenarnya pun kita dah bincang dalam soalan percubaan. Ni agak penting jugalah. Berkaitan dengan tajuk baru. Paling baru dalam silibus KSSM Tingkatan 5. Iaitu kita nak lihat dekat sini kesan fotoelektrik. Di mana kesan fotoelektrik ni elektron dipancarkan apabila mempunyai kat sini kita panggil dia fungsi kerja yang minimum lah. Di mana elektron boleh dipancarkan. So nanti kita tengok soalan berikutnya. Okey, ini adalah gambar raja yang berkaitan. So yang pertama, apakah maksud kesan fotoelektrik? So kesan fotoelektrik ni didefinisikan sebagai elektron atau fotoelektron sebab dia berbentuk foto cahaya yang dipancarkan terbebas dari permukaan logam apabila dipancarkan dengan cahaya pada frekuensi tertentu. Ni FO lah. FO. Frekuensi tertentu ni FO minimum lah. FO ni frekuensi minimum pada fungsi kerja yang tertentu. Fungsi kerja minimum. Barulah fotoelektron atau elektron tadi dipancarkan dari permukaan logam. Ini definisi yang murid perlu hafal. So seterusnya soalan fungsi kerja. Fungsi kerja di sini telah diberikan dengan nilai 2.8 elektron volt. 2.8 elektron volt. 2.8 elektron volt di sini. Di mana tidak diberi dalam bentuk joule lah atau tenaga. Diberi dalam bentuk elektron volt. So sebab tu diberi dekat sini 1 elektron volt bersamaan dengan 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Di mana dalam pengiraan tadi murid perlu tukar fungsi kerja ini daripada elektron volt kepada joule. Okey. Dengan diberi cahaya biru dengan frekuensi 430 nanometer. Ini dalam bentuk imbuhan. Imbuhan di mana 430 ni sebenarnya 430 kali 10 kuasa negatif 9 meter. Okey, nanti cikgu jelaskan. Jadi tajuk ini bagaimana nak selesaikannya adalah kita boleh rujuk pada buku teks muka surat 288 iaitu subtopik 7.3 berkaitan dengan teori fotoelektrik Einstein. So di mana Einstein menyatakan tenaga E sama dengan HF lah. Dan tenaga foton ini boleh dikira tenaga foton ni E sama dengan HF lah. Mulai formula W fungsi kerja tambahkan dengan tenaga kinetik maksimum. Jadi di sini cara mengiranya adalah yang pertama, okey, kita dah tahu daripada formula ini kita manipulate K maksimum yang kita nak, HF tolak W.
Okey, di mana HF ni kita dah faham tadi, sebab di sini diberi dengan panjang gelombang sahaja iaitu F. So, F ni boleh didapat melalui hubungan C bahagi dengan lambda lah. C dibagikan dengan lambda, tolak dengan fungsi kerja. Jadi, gantikan H itu pemalar Planck 6.63 ni. Dan seterusnya, kali 10 kuasa negatif 34 Joule per second. C adalah laju cahaya. Di sini tak diberikan tapi murid sedia maklumlah 3 kali 10 kuasa 8 meter per second dibagi dengan lambda tadi 430 kali 10 kuasa negatif 9. Cikgu dah tukar siap-siap. Dia setara dengan 4.3 kali 10 kuasa negatif 7. Tolakkan dengan fungsi kerja tadi 2.8 ni yang kita telah tukarkan lah. So 2.8 kalikan dengan 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Jadi kita akan dapatlah jawapannya 1.456 kali 10 kuasa negatif 20 Joule. Ini yang paling penting lah. So, ini pun cikgu ada buat catatan. F ni boleh diperoleh atau kita dapati daripada formula F dengan C bahagi dengan lambda. C laju cahaya, lambda adalah panjang gelombang. Berkaitan dengan cahaya lah. So, di sini cahaya biru. So, soalan C, soalan KBKK. Bagi cikgu soalan KBKK. Sekiranya cahaya biru digantikan cahaya hijau dengan panjang gelombang 520 nanometer atau 520 kali 10 kuasa negatif 9 meter, apakah yang berlaku pada bacaan emitter? So, sebenarnya bacaan emitter ni tiada bacaan. Okey, kerana apa? So, cikgu tunjukkan sedikit di sini. So, apabila cikgu kirakan tenaga yang hijau ni, so cikgu gantikan juga dengan yang setara, cuma bahagikan dengan panjang gelombang tadi, 5.2 kali 10 kuasa negatif 7 ni, cikgu dapat 3.825 kali 10 kuasa negatif 19, iaitu tenaganya lebih kecil daripada tenaga yang minimum. Sepatutnya 4.48 tadi kali 10 kuasa negatif 19 Joule. So, ianya tenaga minimum 4, fungsi kerja tadi 448. Dia lebih kecil. Dengan panjang gelombang hijau, tenaga yang dihasilkannya lebih kecil daripada fungsi kerja yang perlu ada bagi membolehkan suatu elektron itu dipancarkan. So, bila foton itu tidak dipancarkan, maka tidak ada bacaan yang diberikan pada emitter. Sebab tidak ada elektron yang mengalir. So, cikgu buktikanlah dengan sedikit pengiraan yang mudah berdasarkan soalan 2B. Okey, soalan 3. Okey, soalan 3 pun tajuk baru juga dalam silibus KBSM tingkatan 4. Okey, darjah 3 menunjukkan sebuah satelit berjisim 750 kg beredar mengorbit bumi pada ketinggian 3,500 km dari permukaan bumi. So, pemalar kegravitian diberi 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 dan unit yang disediakan. Radius bumi dan jisim bumi disediakan. So, rajah 3 adalah gambar rajah yang membantu murid-murid. Dan cikgu telah keluarkan maklumat dan catatkan pada gambar rajah ini dengan jisim satelit 750, radius bumi 6370 meter, jari bumi 6370 meter, kemudian jisim bumi 5.97 kali 10 kuasa 24 kilogram. So, soalan pertama, nyatakan hukum kegravitian semester. So, inilah formula berkaitan dengan hukum kegravitian semester. So, daripada formula ini, murid boleh menerbitkan definisi itulah. Daya graviti iaitu F berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad iaitu M1, M2 dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak iaitu R kuasa 2 di sini antara pusat kedua-dua jasad. So, pentingnya sesuatu formula dalam membantu murid-murid membuat definisi yang tepat dan ataupun yang sepadan melalui formula, melalui bantuan formula. So, soalan seterusnya, berapakah jarak jejari orbit satelit itu? Jejari. So, kita tengok kat sini. Ni satelit 3500. Daripada pusat bumi, kita ada 6370. So, kita tambahkanlah. Tambahkan tadi, kita akan dapat 7250 kilometer. Cikgu, boleh tak jawab dalam meter? Boleh tak jawab dalam bentuk imbuhan? Bolehlah. Dalam bentuk piawai pun boleh. Yang mana-mana sepadan dan setara. Okey.
Kemudian hitungkan daya memusat yang bertindak ke atas satelit sekiranya laju linear satelit ialah 7411 meter per second. So, formula untuk hal laju kat sini ada diberikan ni. F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R. Bahagikan dengan R. So, gantikan dengan jisim yang betul. Sebelum tu kita pastikan betul jisim mesti dalam kilogram. Tadi kita tengok betul 750 kilogram. Kemudian V kita ada tadi dah ada 7411 yang diberi tadi ni kat sini. Dah ada diberikan 7411 unit yang betul meter per second kuasa 2. Ni kuasa 2 ini adalah kuasa 2. Ni kuasa 2 ni, bukan kali 2, kuasa 2. Kemudian kita bahagi dengan jari yang telah kita kira tadi. 7250. Tapi yang paling penting tukar. Ini mesti kita tukar. Kita tukar color sekejap. Ni kita tukarkan. Kita tukar dengan 7250 kali 1000 lah. Tukarkan kilometer kepada meter. Ni. Jadi hasilnya kita dapatlah 5681.68 Newton. Newton ni merujuk kepada daya lah. Unit mesti betul, magnitude mesti betul. Okey, soalan ketiga yang C. Apakah yang berlaku kepada nilai graviti jika satelit bergerak ke orbit yang lebih rendah? So, orbitnya lebih kecil. Orbit tu jejari dia lah. Lebih rendah tu maksudnya jejarinya lebih kecil. Kecil daripada 7250. So, daripada formula ni kita nampak. Kita tahu itu adalah hubungan F meningkat jejari berkurang. Tetapi apabila F jejari meningkat, so F pula akan berkurang lah. Itu kita faham hubungannya. Jadi dekat sini apa yang berlaku adalah pecutan graviti kat sini. Yang paling penting jawapannya yang pertama adalah bertambah. Bertambah. Sebab kita tahu daripada formula ni lah. Sebab apa? R-nya berkurang. Bila R berkurang, F meningkat. Sebabnya kenapa? Sebabnya pecutan graviti berkadar songsa dengan altitud luar dari kawasan atmosfera bumi. Ini yang telah sebab lah. Tapi dekat sini jawapan 1 markah. So, bila 1 markah memadai dengan ni sajalah bertambah. Kalau dia kata 2 markah kat sini, nyatakan sebab. Kerana daya berkadar songsang dengan jejari. Itu yang paling penting. Okey, soalan 4. Soalan 4 ni berkaitan dengan transistor. Transistor, so murid-murid boleh rujuk buku fizik tingkatan 5, subtopik 5.3, muka surat 187. Di mana dalam topik ini murid-murid perlu tahu NPN dan juga PNP. Dua jenis transistor di mana NPN pada pengeluar ini, anak panahnya daripada tapak menghala ke pengeluar. Manakala untuk jenis PNP, arusnya adalah mengalir daripada pengeluar menghala ke tapak. Ni perbezaan yang ketara antara NPN dan PNP. So, dekat yang paling penting juga dalam buku teks Setan 5 itu, muka surat 191, murid-murid faham. Diberikan di situ fungsi transistor dan bagaimana transistor ini, termistor ini bekerja. Ada dinyatakan dalam buku teks pada muka surat 191. Ini boleh juga ditanya untuk soalan mekanisme sebanyak 4 markah. Itu fungsi kerja lah. Bagaimana termistor bekerja. So, jenis transistor yang terlibat di sini, kita tengok dekat sini anak panah jelas. Jelas anak panah dia ada kat sini. Menghala keluar, maka ianya adalah NPN transistor. Transistor NPN. Apakah fungsi suis geganti dekat sini? Ini adalah suis geganti. Ini adalah suis geganti ni. Yang kamu nampak dekat sini. Ni yang kotak ni. Fungsinya kalau kita tengok dekat sini, apabila dia on dia berfungsi apabila suis ini tertutup. So, fungsinya di sini adalah menghidupkan litar sekunder. Fungsinya adalah menghidupkan. Macam mana kita tahu itu litar? Sebab litar ini ada suis juga.
Dia ada Swiss juga So itu kita panggil lita kedua lah. Lita kedua dekat sini kita tengok merujuk kepada penyaman udara lah. Okey, transistor itu dihidupkan apabila voltan tapak VB lebih besar daripada 4 volt. Hitungkan beza keupayaan merentasi termistor. Okey, termistor ini adalah termistor. So kita ada arus luar dekat sini 6 volt dan kita tahu dia bekerja pada voltan tapak 4 volt, maka bezanya adalah 2 volt. Itu cara mengira lah. Ini beza keupayaan untuk termistor. Kemudian untuk mengira rintangan minimum termistor, kita ada formula V1 bagi R1 sama dengan V2 bagi R2. Kita gantikan saja. 2 tadi yang kita tahu, yang baru kita kira tadi, 2 volt. Ni yang sepadan tadi kita ada 4 volt, yang bagaimana ia boleh bekerja 4 volt. Dengan rintangan masing-masing, 4 volt ni rintangannya adalah 10 ni, 10 ni. Okey, kemudian yang R1 ni kita nak cari. Yang R1 ni kita nak cari. So apabila kita kira kita akan dapat 5. So mungkin murid-murid terkeliru dekat sinilah. Biasanya cikgu berani cakap, cikgu biasanya kamu mungkin letak 5 ohm. Kamu mungkin letak 5 ohm bukan 5 kilo ohm sebab kamu lupa di sini 10 ni adalah 10 ni. 10 kilo ohm. So jadi rintangan yang kedua adalah 5 kilo ohm. So hati-hati. Okey, soalan 4D. So ini juga ada dalam buku teks pada aktiviti 5.8 muka surat 189 macam mana kita nak mengkaji hubungan antara arus IC ni kolektor dengan arus tapak base. So ini adalah lita yang berkaitan, ini adalah graf yang diberikan. So melalui graf ini kita tengok dia punya kecerunan kecerunan ni di mana kecerunan itu adalah sebenarnya faktor penggandaan amplifier lah, beta IC bagi dengan IB. So berdasarkan graf pada 4.3 kilakan kecerunan graf. So cikgu dah kira lah 78 MA. MA tu mana datang? Ni unit dia. 78 MA 0.5 mA sepadan sepadan. So dia mematikan antara satu sama lain. So nilai kecurunannya adalah 1.56 sahaja, tidak ada unit sebab unitnya terbatal antara satu sama lain. Apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh kecurunan graf? Cikgu dah sebut tadi, iaitu penggandaan amplifier, faktor penggandaan amplifier. So berdasarkan Raja 4.2, sekiranya switch S2 dimatikan, apa yang berlaku kepada bacaan miliammeter? Dimatikan macam ni lah. S2 ni dimatikan. So terbukalah, lita terbuka. So apa yang berlaku dekat sini, untuk arus tapak tak ada. So bila arus tapak tak ada, miliammeter atau ammeter ni tidak akan memberi bacaan lah. So apa yang berlaku, tidak ada bacaan sebab tiada arus tapak. Itu kena faham Arus tapak tu amat penting boleh bagi memulakan suatu lita itu beroperasi. So soalan nombor 5 pula berkaitan dengan, kalau biasa murid tengok pun dah faham lah, berkaitan dengan fungsi HMNIS pun boleh, daya apungan pun boleh. Bila sebuah kapal berada dalam dua lokasi berbeza, maksudnya dua ketumpatan air yang berbeza, ataupun kapal itu ada muatan ataupun dengan kapal kosong. So di sini Raja 5.1 ni kapal tanpa muatan lah. 5.2 ni kapal dengan muatan. So kita dapati bahagian bawah untuk muatan ni dia lebih tenggelam lah. So apakah maksud ketumpatan? So ketumpatan diberikan oleh formula rho ni, ketumpatan rho M bagi V, jisim bahagi dengan isi padu. So macam ni kita nampak jelas MV. So tadi cikgu cakap kalau bahagi dengan T kita mula dengan kadar. Tapi kalau selain daripada masa kita sebut dia nisbah lah. Sebab tu kita tengok sini kuantiti jisim per unit isi padu bagi suatu bahan. Kuantiti jisim per unit isi padu bagi suatu bahan. So kita menjelaskan. Murid-murid juga boleh mencakap ataupun menulis ketumpatan adalah nisbah. Nisbah antara jisim
dengan isi padu sesuatu bahan pun boleh sepadan dengan formula, tetapi jangan tulis formula. Tetapi jangan tulis formula. Okey. So soalannya yang kedua untuk 5B ni, bandingkan. Bandingkan apa? Jisim. So sudah pastilah 5.2 lebih besar daripada 5/1. Buat ayat penuh lah. Jisim kapal 5.2 atau sebaliknya seperti ini, 5.1 lebih kecil berbanding 5.2. Okey, volume of ni isi padu air laut tersesar. Maksudnya kalau kita faham prinsip Archimedes, apabila kita masukkan sesuatu bahan ke dalam bekas yang dipenuhkan dengan air, maka akan ada air yang tersesar keluar atau melimpah keluar. Tu maksudnya. Tersesar. Air keluar daripada bekas. Kita guna konsep Archimedes lah. Jadi kat sini kalau kita ikutkan dekat sini 5.2 lah. Rajah 5.2. Isi padu air laut tersesar lebih besar berbanding 5.1. So cikgu lebih suka menjawab lebih besar dibandingkan dengan apa. So dalam contoh ni dia buat yang lebih kecil lah. So apabila isi padu air laut tu tersesar yang lebih banyak pada rajah 5.2, automatik lah. Buoyant force ni tak payah pongan. 5.2 juga lebih besar berbanding 5.1. Ni berkait ni. Untuk soalan B1, 2, 3 ni berkait. Okey, soalan C. Nyatakan hubungan antara jisim kapal tadi dengan isi padu air laut tersesar. So dalam soalan ni tidak ada graf yang diberi, maka penulisan yang kita pakai untuk jawapan adalah penulisan dalam bentuk hipotesis. Jadi kita dah faham tadi, semakin besar jisim atau tinggi jisim, semakin tinggi isi padu air laut yang tersesar. Kita boleh juga guna semakin besar jisim, semakin besar isi padu air laut yang tersesar. Seterusnya, hubungan antara jisim dengan daya apungan. Semakin besar jisim, semakin besar daya apungan. Soalan D. Nyatakan prinsip. Ni yang paling penting ni. Kalau dia tanya prinsip, murid jawab prinsip. Kalau dia tanya konsep, murid jawab konsep. Kalau dia tanya hukum fizik, kamu jawab hukum fizik. So di sini yang paling tempat prinsip adalah prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes. So ada catatan, jangan salah eja nama. Jangan salah eja nama. Okey, untuk soalan 5E. Okey, ini agak keliru sedikit sebenarnya. Jika jisim rakit ialah 72 kg. Rakit ni. Jisim rakit 72 kg. Dan jisim isi padu purata 3 peserta di atas ialah 60. Maksudnya M1 tambah M2 tambah M3 bahagi dengan 3, puratanya 60 kg. Puratanya adalah 60 kg. Ini soalan KBKK lah. Soalan berfikir. Jadi hitung isi padu air yang tersesar oleh rakit dan para peserta. Sudah pastilah air akan tersesar, maksudnya air ni di bahagian bawah ni akan terkeluar lah, itu maksudnya tersesar. So menggunakan hukum formula ni, F sama dengan MA, G ni G ni graviti lah. So kita pakai 9.81 untuk KSSM. So kenapa cikgu jisimnya 72? 72 ni untuk rakit. Kenapa 60 60 60? Sebab kita tahu sini purata. Puratanya adalah 60. Maksudnya tak kisahlah, kita tak tahu M1, M2 ni, M3 berapa. Tapi yang paling penting purata dia nanti 60. So sebab itulah kita buat 60 tambah 60 tambah 60. So bersamaan dengan 2472.12 Newton. Ini penting ni. Kemudian kita gantikan. Kita gunakan rumus ni. Kita nampak M ni. M kita boleh gantikan dengan ketumpatan daratkan dengan isi padu. So dekat sinilah. So kita nak cari V. So V kita manipulate F bagi dengan PG. F kita tahu tadi 2472.12 bahagikan dengan tadi dia beritahu kan ketumpatan air sungai 1000, kemudian pecutan graviti 9.81. So bila kita kira jawapan yang betul dengan kalkulator kita kira 0.252 meter padu. Meter padu. Ni dia typing error saya rasa. Itu paling penting.
Okey, soalan nombor 6 berkaitan dengan interference. Berkaitan interference. So, Zusti pun dah beritahu ni, mengkaji interference gelombang bunyi oleh dua sumber koheren yang terhasil dari pembesar suara. So, dekat sini, dalam tajuk interference ni, kita kena tahu jarak antara dua speaker adalah A. Jarak antara dua sumber yang membina ataupun memusnah, contohnya hitam dengan hitam atau putih dengan yang tak berwarna ni, itu adalah X lah. Dan jarak antara skrin dengan punca ni adalah D. Itu yang paling penting lah murid kena tahu. Okey, so kita tengok ni, apa kaitan dia. Kita tengok kalau punca speaker ni, dua ni pendek, maka loudspeaker ni bunyi kuatnya besar jarak dia. Kalau A-nya lebar, maka jarak untuk bunyi kuat yang berturutan adalah lebih pendek. Ataupun bunyi perlahan antara dua putusan ni lebih pendek. So, apakah yang dimasukkan dengan gelombang koheren? Gelombang koheren ni, gelombang koheren dihasilkan oleh gelombang yang sama fasa dan frekuensi. Ini paling penting. Sama fasa dan frekuensi. Okey, boleh juga kadang-kadang soalan nak suruh murid lukiskan corak bagaimana interference membina dan interference memusnah dihasilkan. Boleh sebenarnya kita buat gelombang kat sini. Itu antara soalan yang saya rasa belum ditanya lagi lah. Kita kena buat lah kat sini. Yang ni pun sama kita buat dan akhirnya dia akan bertindih. Muka gelombang dengan memusnah dengan muka gelombang membina bercantum yang mana membentuk bunyi kuat, yang mana membentuk bunyi lemah. Itu pun boleh sebenarnya ditanya di dalam soalan. Okey, terangkan bagaimana bunyi kuat dan bunyi perlahan berlaku. Ini agak mudah. Bunyi kuat terhasil daripada interference membina. Manakala bunyi perlahan dihasilkan oleh interference memusnah. Kalau ini kamu fahamlah, membina ni antara puncak dengan puncak atau lembangan dengan lembangan. Memusnah ni antara puncak dan lembangan. Itu kena fahamlah. Ni. Cikgu buatlah. Puncak jumpa puncak atau lembangan jumpa lembangan. Ni membina. Kalau puncak jumpa lembangan, dia memusnah. Okey, itu yang paling penting. Okey. Perhatikan rajah 6.1 dan rajah 6.2. Bandingkan jarak antara dua pembesar suara A. Ni. Jarak ni A 6.2 dan 6.1. So 6.2 lebih besar berbanding 6.1 atau sebaliknya. Kemudian bandingkan jarak antara dua bunyi kuat berterutan. Kita tengok dekat sini. Ni. Rajah 6.1 lebih besar berbanding dengan rajah 6.2. Okey. Kemudian hubungan antara A dengan X. So, kita tahu dalam tajuk ini kita ada satu formula lambda sama dengan AX per D. So, apabila kita nak mencari hubungan, nak cari hubungan A dengan X, kita kena jadikan A sebagai tajuk rumus ataupun X sebagai tajuk rumus. So, kalau X sebagai tajuk rumus, dia akan bagi X sama dengan lambda D bahagi A. Sama saja dua ni. So, kita akan dapatlah hubungan antara A dengan X. A dengan X. X dengan A. Kita nampak ni. Berkadar songsang. Berkadar songsang. So, semakin pendek A. Bila A semakin pendek, maka X akan meningkat. Ni yang paling penting lah. Ini kemahiran manipulasi rumus. Sebaliknya, apabila A meningkat, X pula akan berkurang. Itu sebaliknya. Kita kena faham ni. Macam mana kita nak kaitkan antara dua pun boleh ubah. Dan seterusnya soalan berkaitan dengan pengiraan. Okey, telah diberi di sini apa yang dia bagi. Jarak antara dua pembesar suara A. 3 meter. Okey, unit betul. Jarak antara 4 bunyi kuat berturutan ialah 3.8. Ni 4 bunyi berturutan. 4. Kita ingat 4 bunyi berturutan. Dan dikesan pada jarak ni D. 10 meter. Ini adalah D lah. D 10 meter. Okey, A 3. Tadi cikgu cakap 4 tadi. Mana? Ni.
3.8 ni 4 bunyi berturutan. So kita kena bahagi dengan 3 lah. Macam ni. Dia ada 4. 1, 2, 3. Ni ada 1, 2, 3, 4. Tapi kita tengok selah dia. Kita tengok sini. Bagi dengan 3. 1, 2, 3. Sebab tu dibagi dengan 3 ni. So bila kamu kira betul menggunakan kalkulator dengan bantuan formula, gasukkan dengan yang betul. So kamu akan dapat 0.38 meter. Okey. Agak laju cikgu terangkan sebab cikgu dah buat sedikit catatan pada ruangan jawapan. So soalan 5E, frekuensi penjana isyarat audio dikurangkan. Apakah yang akan berlaku kepada jarak antara dua bunyi kuat berturutan yang terhasil? Frekuensi, lambda sama frekuensi. Lambda kita tengok kat sini. Kita ada kaitan dia kata frekuensi frekuensi sama dengan 1/T. Frekuensi. Okey, kita tengok. V sama dengan F lambda. Macam mana kita nak kaitkan? So, bila kita tengok frekuensi penjana audio dikurangkan. F dikurangkan, kita akan tengok apa yang dapati. Melalui pengetahuan kamu dengan formula V dengan F lambda dan F dengan 1/T, sebenarnya kamu akan tahu bahawa ianya akan bertambah. Itu yang kamu fahamlah. Jarak antara dua bunyi kuat berturutan. Ataupun jarak antara dua bunyi lemah yang berturutan. Sama saja. Sebab soalan di sini main dia adalah frekuensi. Main dia adalah frekuensi. Okey, itu yang paling penting. Dan soalan ketujuh. Soalan ketujuh kita ada 12 soalan kat sini. Okey, cikgu cuba perlahan-lahan lah. Okey, soalan yang ketujuh. Soalan ketujuh dekat sini periskop. Sebuah periskop ringkas di mana ada dua kat sini yang murid-murid faham, yang objek yang penting untuk membina periskop lah, iaitu prisma. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sudut genting? So, sudut genting ni syarat utama nak kaji sudut genting yang pertama, mestilah cahaya merambat daripada medium tumpat ke kurang tumpat. So, kaca lebih tumpat daripada udara. So, macam mana kita nak cari sudut genting apabila sinar tuju ini lalu daripada kaca dan dibiaskan melalui medium udara, di mana sudut biasanya ni adalah 90 darjah dalam medium yang kurang tumpat. Dan akan menghasilkan satu sinar pantulan ni yang jelas lah kat sini. Yang jelas. Inilah yang panduan bagaimana kita boleh mencari sudut genting. Di mana kaca ni berketupatan tinggi, udara ni berketupatan rendah. Jadi definisinya sudut tuju dalam media berketupatan tinggi yang menghasilkan sudut biasan. Ni sudut biasan. Sudut biasan yang macam mana? Sudut biasan 90 darjah dalam medium yang macam mana? Dalam medium yang berketupatan rendah iaitu udara. Ini yang paling penting. So, optiknya. Medium berketupatan optik rendah. Ini yang paling penting lah. Definisi macam mana nak membina definisi untuk sudut genting. Kita gunakan gambar rajah ini. Kena faham lah. So, seterusnya, bagaimana pantulan dalam penuh berlaku apabila sinar tujuh melebihi sudut genting. So, tidak ada lagi sinar pantulan ni. So, tidak ada kita kat sini lah. Ada dalam buku teks sebenarnya. Cikgu tak catat kat sini dalam buku teks muka surat berapa. Tapi adalah. Kemudian, seterusnya, lukiskan susunan prisma-prisma di dalam kotak pada Raja 7.1. Ni jawapan sebenarnya. Ni jawapannya lah. Warna merah ni, segitiga prisma ni. Inilah panduan melukisnya. Dan bagaimana mengira indeks biasan yang telah diberi 1.51 untuk mencari sudut kritikal ni. Sudut genting.
Macam mana? Okey, berdasarkan formula ini, n sin theta 1, sin theta 2. So, apabila sudut biasanya 90 darjah, so sin 90 darjah adalah 1. Automatik sin theta 2 ni menjadi C lah. Sebab tu kita dapat formula n sama dengan 1 per sin C. Gantikan saja n dengan 1.51. C tadi dekat sini kita tengok yang kita nak cari. Dia dah bagi kan? Sorry, C. Oh, kita nak cari C, sorry. Yang dia dah bagi adalah sudut ni nisbah apa indeks biasanya 1.51. So kita manipulate 1 per n ni sin C. So kita akan dapat tekan kalkulator sin 0.662 kita dapat 41.47. So apabila sinar 7 melebihi 41.47 akan berlaku pantulan dalam penuh. Apabila C nya bersamaan dengan 4.147 kita dapat cari tu sudut genting. Itu kena faham. Okey, soalan 7D. Berdasarkan gambar rajah. Berdasarkan gambar rajah, ada 3 prisma yang berbeza PQR dengan sudut masing-masing yang seperti yang tertera dengan indeks biasan daripada 1.6, 1.3 dan 1.6. Soalannya, berdasarkan jadual 7, nyatakan ciri-ciri prisma kaca yang sesuai untuk digunakan sebagai pemantul di dalam periskop. So yang ni lah dia tanya ini prisma yang mana yang paling sesuai. Ini soalan teori lah. Dalam buku teks pun dah ada. So yang paling sesuai memang confirm yang ini. Q lah. 45, 45, 90. 45, 45, 90 atau 45, 90, 45 pun boleh lah. Sebab untuk menghasilkan pantulan dalam penuh. Kenapa pantulan dalam penuh? Ni. Ni jawapan dia. Sebab 41. C adalah 41. Jadi apabila sudutnya dekat sini, kita pantulkan kat sini. Pada sudut 45 sini. Sini 45, sini 45. Maksudnya dia adalah melebihi sudut genting. So sebab tu berlaku pantulan dalam penuh. So tidak ada sinar yang dibiaskan lagi lah. Yang dibiaskan lagi. Itu antara penting lah. Kena faham teori betul-betul. Kenapa? Sebab kita pilih 45, 90, 45 sebab kita nak menghasilkan pantulan dalam penuh. Itu yang paling penting. 45 ni melebihi 41 perpuluhan berapa tadi? 47. Okey. Indeks biasan tinggi. So dia akan menghasilkan indeks biasan yang tinggi. Kemudian sebab dia lah. Lagi alasan dia kenapa? Sebab sudut genting yang rendah. Betul, sudut genting yang rendah. Mudah untuk pantulan dalam penuh berlaku. Ini sebab dia. Ataupun kamu boleh buat juga. Sebabnya adalah pantulan dalam penuh pun boleh. Boleh. Pantulan dalam penuh ni menghasilkan indeks biasan yang tinggi. Pantulan dalam penuh menghasilkan indeks biasan yang tinggi. Okey, soalan berikutnya yang manakah yang paling sesuai? PQ, ni R lah. So kita tengok dekat sini. 45, 45, sini 90 juga. Sini 45, sini 45, sini 90. Tapi apa beza dia? Kita tengok kat sini. 1.33, 1.66. Kita nak indeks biasan yang tinggi. Kat sini jawapan dia tadi. Kita nak indeks biasan yang tinggi. Indeks biasan yang tinggi ni disebabkan oleh pantulan dalam penuh. So jangan keliru lah. Jangan keliru. Okey, soalan nombor 8. Okey, berkaitan dengan soalan persamaan berkaitan dengan tindak balas ni pembelahan nukleus ni. Nuclear fusion ataupun pembelahan nukleus yang siap-siap ada jawapan ni lah. Okey, inilah contoh yang paling penting adalah murid dalam tajuk ni. Soalan SBP dah ada kita bincangkan sebenarnya macam mana ni. Okey, ini daripada persamaan ni sebenarnya murid boleh bina persamaan ini. Ni paling penting ni sebenarnya. Tengok sama 235 U92 sama kan. Tambah 1 neutron ni, 10 neutron. Menghasilkan apa? Tengok ni ada 2. Kita tengok kat sini menghasilkan apa? Yang pertama dia bagi 2. Yang pertama ni KR9236 141 56 BA ni. Okey. Menghasilkan 3 neutron. Mana dalam 3? Ni. 1, 2. Ni 3. Ni KR tadi dengan BA. Ni menghasilkan 3.
Inilah panduan. Yang paling penting sebenarnya dalam soalan ini, murid boleh membina persamaan ini. Itu yang paling pentinglah dalam pembelahan nukleus. Okey. Ini soalan mudahlah dah dibincangkan dalam soalan SBP sebenarnya. So seterusnya hitung cacat jisim hitung tenaga nuklear. Hitung tenaga nuklear yang dibebaskan. So tenaga nuklear E lah. E sama dengan MC square E. So sebelum tu kita kena cari cacat jisim dulu M. So kita kena macam mana nak cari M? Ni. Tenaga selepas tolak dengan sebelum. So kita dapat 0.18606U. Ni cacat jisimnya. Kemudian kita tukar kepada kilogram dengan menggantikan U ni dengan 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 yang ini. Kita gantikan ni. Ni. M ni. Sorry, 10 kuasa negatif 27 bukan negatif 19. Kita gantikan ni U. U kita ganti dengan 1.66 kali 10 kuasa negatif 17. C kuasa 2 ni. C kuasa 2 bukan kuasa ni. Kuasa 2 ni adalah laju cahaya. So kita akan dapat 27797 kali 10 kuasa negatif 17 Joule. Ni. Negatif 11. Bukannya negatif 11 ni. Okey, cikgu tulislah 2.7797 kali 10 kuasa negatif 11 Joule ataupun 2.780 kali 10 kuasa negatif 11 Joule. Itu yang paling penting lah. Yang pertama, murid perlu pandai membina persamaan tindak balas. Kemudian daripada persamaan tindak balas, murid boleh mengira jisim sebelum tindak balas dan jisim selepas tindak balas dengan menggantikan nilai-nilai yang telah diberi ni. Nilai-nilai yang diberi ni. Kemudian seterusnya murid boleh mencari cacat jisim dan menukarkan dalam bentuk jisim dengan menggantikan U kepada nilai 1.66 kali 10 kuasa negatif 27 dan seterusnya boleh menggunakan formula E dengan MC square. Ini yang paling penting dalam persamaan tindak balas nukleus ini. Kita ada pentinglah kat sini. Kemudian seterusnya berkaitan langkah-langkah ni tindak balas untuk menghasilkan tenaga ni ada dalam buku teks lah Form 5 muka surat 216. Okey, sebuah reaktor nuklear di sini digunakan untuk menghasilkan tenaga. Okey, kita ada gambaran ni yang jelas. Okey, soalannya tindak balas nuklear ni perlu dikawal untuk mengelakkan penghasilan tenaga berlebihan. Jadi, berdasarkan aspek-aspek berikut, beri cadangan untuk membolehkan reaktor nuklear itu menjana tenaga dengan selamat. So, bahan untuk moderator ni. Bahan moderator ni kalau kamu tengok dalam buku teks adalah muka surat tadi 216. So, yang pertama graphite lah. Kenapa graphite? Sebab memperlahankan neutron. Neutron ni laju sebenarnya. Jadi, apabila kita gunakan graphite, so dia memperlahankan neutron. Ni pun ada dalam soalan SBP kalau tak silap saya. Kemudian rod pengawal kita gunakan kadmium ataupun boron. Dua-dua ni boleh. Kenapa kadmium ataupun boron? Sebab menyerap neutron. Itu sebab dia. Okey. Jadi setakat ni dulu. Okey. Setakat 8 soalan untuk bahagian kertas 2 bahagian A dahulu. Nanti cikgu akan sambung dengan bahagian B lah. Untuk kertas 2 dan juga bahagian C. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.